Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya bersama dengan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Khairil Anam dan Muhammad Mazlan akan membentangkan tugasan profesionalism keguruan yang mana ia berkaitan tentang isu-isu guru ni lah. Okay. Ini adalah isu kandungan terdapat dalam slide pembentangan kami. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua isu rasuah, yang ketiga isu penderaan, dan yang terakhir iaitu isu guru sambilan. Kita tengok pengenalan. Jadi profession perguruan adalah antara beberapa jenis pekerjaan yang penting dalam proses pembangunan manusia, masyarakat dan negara. Profession keguruan merupakan profession paling utama di dalam proses penyerapan ilmu pengetahuan kepada individu dan masyarakat. Kod etika profession keguruan sama seperti profession yang lain. Bagi seorang guru, mereka perlu mematuhi kod etika ini demi menjaga imej, maruah, status, akhlak dan kepribadian seseorang guru. Jadi di sini seseorang guru itu hendaklah mematuhi kod etika yang ditetapkan supaya dapat menjaga imej, maruah, akhlak dan sebagainya lah. Okay, definisi etika. Definisi etika menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, etika ini bermaksud satu sistem dasar akhlak, adat atau langkah atau tingkah laku atau tata sosial. Etika adalah aspek yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang yang diterima dan dipersetujui oleh sekumpulan masyarakat. Etika menggambarkan nilai-nilai baik yang harus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tingkah laku yang dikatakan beretika adalah tingkah laku yang baik, mengandungi nilai-nilai murni dan boleh menjamin kesempurnaan dan keharmonian hidup individu dalam kumpulannya. Jadi berikut adalah definisi etika menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi seterusnya kita terus kepada isu yang berkaitan. Yang pertama iaitu isu rasuah. Isu rasuah di kalangan guru lah. Jadi maksud definisi rasuah ni adalah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk diri seseorang kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Jadi kalau kita tengok dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, istilah rasuah disebut sebagai suapan. Yang maknanya suapan ni suapan ni adalah rasuah lah. Istilah rasuah disebut sebagai suapan. Jadi kita tengok firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Subhanallahul Azim. Yang mana bermaksud, dan janganlah kamu makan harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim supaya kamu dapat mengambil sebahagian daripada harta orang dengan cara berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-188. Jadi kalau kita tengok daripada ayat potongan ayat Al-Quran ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita agar tidak memakan harta orang lain antara kita sendirilah dengan jalan yang batil, yang mana bermaksud jalan yang
tidak betul. Okey. Seterusnya, peraturan pegawai awam. Ini kelakuan dan tata tertib tahun 1993. Kita dapat 3 perkara, iaitu perkara 4, kurungan 2, membelakangkan tugas demi kepentingan diri. Seterusnya, perkara 2, kurungan 2 C, berkelakuan yang menimbulkan syak yang munasabah yang dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. Seterusnya, perkara 8, kurungan 1, kurungan A, seseorang pegawai tidak boleh atau menerima apa-apa jua hadiah jika penerimaan atau pemberian itu mempunyai kaitan dengan pegawai tersebut. Kita tengok Akta 694, iaitu Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah tahun 2009. Di sini ada 3 akta: meminta dan menerima rasuah. Seterusnya, kesalahan salah guna kuasa atau kedudukan oleh pegawai awam, menawar dan memberi rasuah. Okey, meminta dan menerima rasuah, Seksyen 16 kurungan A dan 17 kurungan A Akta SPRM 2009. Kita tengok kesalahan salah guna kuasa pula, daripada Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Dan seterusnya terakhir, menawar dan memberi rasuah, Seksyen 17 kurungan B Akta SPRM 2009. Kita tengok seterusnya kes. Ini adalah antara kes rasuah yang melibatkan guru yang benar-benar berlaku di negara kita lah. Kita tengok statistik purata kes rasuah ni. Kita tengok jumlah kes rasuah ada sebanyak 5,186. Kita tengok 46.8% tu daripada jumlah tangkapan dibuat seramai 2,428 adalah penjawab awam, yang mana 46.8% daripada 5,186 ni adalah merupakan 2,428 penjawab awam. Okey, kita dapat tengok keratan akhbar. Yang pertama adalah guru besar didakwa terima rasuah lebih RM6,000 pada 2014-2015. Jadi, kejadian ini berlaku di Alostar. Yang kedua, guru besar mengaku bersalah terima rasuah. Ini pula berlaku di Kuantan. Ini saya ambil daripada keratan akhbar yang tentang kes rasuah lah. Seterusnya, rasuah guru besar, 2 guru direman 3 hari. Ini pun berkaitan dengan rasuah. 3 guru termasuk seorang guru besar direman 3 hari bagi membantu siasatan kes memberi dan menerima suapan berjumlah RM5,000. RM5,000. Menerima suapan RM5,000 ni rasuah lah. Seterusnya, guru wanita didakwa rasuah 3 anggota polis. Yang mana berita ini mengatakan seorang guru wanita, penjawat awam lah, guru wanita ni dia rasuah anggota polis untuk kepentingan diri dia sendirilah. Okey. Ini kesan rasuah. Apakah kesan rasuah? Jika rasuah ini berlaku, maka kesannya ialah, yang pertama, rasuah ini akan melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi.
Okey, yang kedua, rasuah ini juga akan menjejaskan imej dan kredibiliti negara. Yang ketiga, pembangunan tidak seimbang dan saksama. Dan yang terakhir, rasuah ini akan melahirkan pendidik yang tidak amanah dan gagal dalam pelaksanaan. Okey, jadi ada dua langkah mengatasi rasuah. Sebenarnya ada banyak langkah, tapi kami letakkan dua sahaja dalam slide ini. Yang pertama, memantapkan iman. Yang mana kalau kita mantapkan iman, kita sendiri akan rasa tidak tidak baiklah untuk melakukan rasuah ni. Yang kedua, penerapan konsep keagamaan dan moral. Kena terapkan konsep keagamaan dan moral dalam diri, terapkan dalam diri lah. Okay. Jadi setakat itu dahulu daripada saya. Pembentangan seterusnya akan dilaksanakan oleh sahabat saya. Pembentangan seterusnya iaitu Khairil Anam. Jadi setakat itu dulu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Nurizan binti Ismail selaku pensyarah saya, dan saya akan menyambungkan pembentangan grup kami. Isu yang kedua ialah penderaan murid oleh guru. Penderaan murid oleh guru. Profesi perguruan merupakan profesi mulia dan mempunyai kehebatannya yang tersendiri bagi melahirkan masyarakat yang agung. Sejarah telah membuktikan betapa golongan pendidik memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan jatuh bangunnya satu bangsa dan negara. Tugas guru bukanlah sekadar mengajar subjek mata pelajaran sahaja di dalam kelas, namun pada hakikatnya tugas guru merangkumi semua aspek perkembangan murid, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sasiah. Menurut Kamus Dewan pula, profession adalah suatu bidang pekerjaan khas yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan yang khas. Contohnya perundangan, perubatan, perguruan dan lain-lain. Okey, jenis-jenis penderaan. Penderaan fizikal. Okey, penderaan fizikal kita dapat lihat ada yang pelajar balik didenda oleh gurunya. Dengan gurunya ada yang pelajar tu membuat salah, ataupun ada saja yang guru memang tidak berpuas hati, ada sifat guru yang berdendam dengan anak muridnya, maka dia memberi penderaan fizikal dengan ada guru yang tidak dapat tahan dia punya emosi dengan menumbuk pelajar tersebut sehingga lebam, ada yang memberi rotan sehingga lebam, memberi kesan yang sangat teruk. Perkara ini tidak wajarlah dilakukan oleh seorang yang digelar sebagai profesional keguruan. Okey, yang kedua adalah penderaan emosi. Ada yang guru memberi penderaan emosi kepada pelajar seperti membuat pelajar itu rasa terganggu dalam kelas. Ada yang guru macam mana nak cerita? Ada yang guru memberi penderaan emosi dengan kata-kata yang kesat dan mengganggu emosi pelajar tersebut. Kata-kata yang tidak sewajarnya yang dapat kepada pelajar tersebut. Okey, penderaan seksual pula. Ada yang guru yang kebiasaannya kita dapat lihat guru lelaki yang mengganggu pelajar wanita. Ada yang sampai ambil nombor telefon,
Ada yang menunggang ataupun kita dapat kena pasti dengan lebih jelas ialah bertopengkan dengan watak seorang ustaz. Dengan seorang ustaz di situlah pelajar tersebut kontak dengan dengan ustaz tersebut untuk lebih rapat. Tapi ada yang jenis bergurau tentang seksual. Itu sebenarnya tidak eloklah dalam profession seorang guru. Okey, berkaitan isu penderaan murid oleh guru dengan etika perguruan. Yang pertama, tanggungjawab terhadap pelajar. Yang kedua, tanggungjawab terhadap ibu bapa. Dan yang ketiga, tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Yang keempat, tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. Seorang guru perlu tahu apa itu tanggungjawab yang perlu mereka pikul untuk etika perguruan ini. Seterusnya, punca penderaan murid. Yang pertama, pengurusan emosi yang tidak stabil. Jika emosi seorang guru tidak stabil, maka terjadilah punca penderaan terhadap murid tersebut. Dan yang kedua, kelonggaran penguatkuasaan. Jika telah berlakunya suatu penderaan tersebut dan telah ada report kepada pengetua ataupun guru besar ataupun pihak atasan, tetapi penguasaan ataupun tindakan yang diambil oleh orang atasan sangat mendukacitakanlah. Ada yang mengambil itu sebagai perkara yang remeh sahaja. Itulah menjadi punca penderaan terhadap murid tersebut. Okey, kesan dan akibat. Yang pertama, tekanan emosi pelajar. Emosi pelajar akan terganggulah. Akan terganggu dan mengganggu pula rakan-rakan pelajar yang lain. Yang kedua, kewujudan budaya samsing. Di sinilah adanya wujud budaya samsing dalam sekolah. Inilah akibat dia jika tiada tindakan yang diambil oleh guru ataupun pihak atasan. Langkah mengatasi perlu penguatkuasaan peraturan. Peraturan kita perlu tambah ataupun diperketatkanlah. Dan perlu adanya guru kaunseling yang memberi kaunseling kepada guru yang bermasalah atau pelajar yang bermasalah. Kemudian kita adakan tindakan yang tegas. Jika tiada tindakan yang tegas, maka perkara ini akan sentiasa berulang dan sentiasa berulang. Dan dia memberi impak yang besar kepada pelajar-pelajar lain lah. Sangat-sangat terganggu. Kesimpulan, isu penderaan murid yang dilakukan oleh guru bukanlah suatu masalah yang tiada jalan penyelesaiannya. Mesti ada jalan penyelesaiannya. Setiap masalah mesti ada jalan penyelesaiannya. Kerjasama dari pihak sekolah, murid dan ibu bapa adalah amat penting, terutamanya apabila melibatkan kes-kes terpencil yang tidak pernah dilaporkan. Ada yang guru yang melakukan penderaan emosi dan ada pelajar yang mereportkan, tapi ada yang pihak atasan tidak mengambil tindakan yang sewajarnya. Dia mengambil ini sebagai perkara yang remeh sahaja. Itu adalah tanggungjawab yang besar yang perlu dipikul oleh seorang pengetua ataupun pihak atasan lah, untuk bertanggungjawab dengan mengambil tindakan kepada guru tersebut. Benda ini tidak wajar berlaku di sekolah sepatutnya. Sebenarnya kesalahan mendera ini adalah amat berat. Mendera ini kesalahan yang amat berat lah. Apatah lagi apabila ianya menjadi sebuah sejarah hitam yang tidak mungkin dilupakan oleh pelajar yang terdiri daripada peringkat perkembangan dan belum matang. Jadi dengan pelajar yang
uh, yang baru ingin berkembang. Kita sebagai seorang guru perlulah memberi contoh ataupun idol. Dia orang menganggap kita ni sebagai seorang idol, memberi contoh yang sangat baik. Dengan dia orang akan melihat kita punya identiti, kita punya perlakuan, kita punya pakaian dan sebagainya. Dan disitulah kita perlu menunjuk contoh yang baik kepada pelajar-pelajar kita. Dan di situ sajalah pembincangan saya pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nurizan binti Ismail kerana telah mengajar saya dan rakan-rakan saya. Terima kasih tidak terhingga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, saya akan sambung pada isu yang ketiga, iaitu guru kerja sambilan. Okey. Apa itu kerja sambilan? Apakah maksudnya? Menurut Kamus Oxford 2011, kerja sambilan membawa maksud seseorang yang mempunyai pekerjaan yang kedua di mana kebiasaannya dilakukan pada waktu malam secara rahsia sebagai tambahan daripada pekerjaan utamanya. Okey, kita lihat kepada Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993, mana Peraturan 5 iaitu pekerjaan luar. Dia menyatakan tidak boleh terlibat dengan sebarang urusan berkaitan dengan kerja luar kecuali mendapat kebenaran ketua jabatan setelah mengenal pasti ia tidak mengganggu waktu bekerja. Kalau kita lihat di sini, penjawat awam tidak boleh terlibat dengan sebarang urusan yang berkaitan dengan kerja luar, melainkan mendapat kebenaran ketua jabatan. Okey. Kita tengok pula kepada contoh-contoh isu yang berlaku kepada guru. Isu yang pertamanya ialah guru abai tanggungjawab cala imej profesion perguruan. Ia dipetik daripada berita online pada 4 Januari 2010. Yang mana menurut sumber, beberapa persatuan guru mengakui wujud kes terpencil itu guru lebih mengutamakan kerja luar berbanding tugas hakiki mereka di sekolah kerana mengejar pendapatan yang lumayan. Dalam laporan tersebut, Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Loh Yim Peng berkata, tindakan segelintir guru yang lebih rajin mencari pendapatan tambahan itu seumpama kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Maka keadaan ini akan memperlihatkan kesan yang negatif terhadap bidang profesion perguruan di mana tindakan guru tersebut boleh mencalarkan imej golongan pendidik kerana kebanyakan guru adalah komited dalam menjalankan tanggungjawab mereka masing-masing. Okey, kita tengok isu yang kedua, guru sains disyaki edar dadah akan digantung kerja. Ia dipetik daripada berita harian online pada tarikh 21 Februari. Di mana berita tersebut merujuk kepada laporan akhbar dalam berita harian online melaporkan guru sains sekolah jenis kebahasaan Cina SJKC di Rengit Batu Pahat yang ditahan polis Rabu lalu selepas dipercayai mengedar dadah bakal berdepan tindakan digantung kerja, dipindahkan atau dibayar separuh gaji. Guru sains tersebut dipercayai mengedar dadah secara sambilan kerana mahu menjalani kehidupan mewah dan bergaya. Menurut sumber, guru berusia 31 tahun itu baru saja berjinak-jinak dalam pengedaran dadah kira-kira 2 bulan lalu dengan menggunakan kereta Proton Savvy miliknya untuk menghantar sendiri bekalan apabila menerima tempahan.
dan ia ditahan kira-kira jam 10 malam dalam satu sekatan jalan raya di sekitar daerah Batu Pahat. Ketua Pengarah Pelajaran Tan Sri Alimuddin Muhammad Dun menyatakan tindakan pentadbiran serta-merta yang dikenakan kepada guru terbabit membuktikan Kementerian Pelajaran tidak bertolak ansur kepada mana-mana pihak yang cuba mencemarkan imej profesion perguruan di negara ini. Menurut beliau, pihaknya memandang serius kejadian seumpama itu dan tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas kepada mana-mana pihak yang cuba mencemarkan profesion perguruan yang selama ini dipandang tinggi di kalangan masyarakat. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana cara mengatasi masalah guru bekerja sambilan ini. Cara yang pertama ialah pihak kementerian telah mengeluarkan surat perkeliling Pihak kementerian telah mengeluarkan surat perkeliling perkhidmatan bilangan 1 pada tahun 19 Pihak kementerian telah mengeluarkan surat perkeliling perkhidmatan bilangan 1 pada tahun 1999 mengenai penglibatan pegawai dan kaki tangan di bawah dalam pekerjaan luar. Pada dasarnya, pegawai perkhidmatan dilarang melakukan pekerjaan sampingan yang mendatangkan sebarang bentuk faedah atau keuntungan. Namun atas keprihatinan kementerian terhadap keperluan para murid, pihak kementerian telah membenarkan para pendidik untuk membimbing murid melalui kelas persendirian di mana-mana institusi pendidikan swasta dengan syarat aktiviti yang dijalankan tidak bertentangan dengan kepentingan dirinya sebagai penjawab awam. Seterusnya, Ketua Jabatan telah diberi kuasa untuk meluluskan permohonan dan membuat pemantauan terhadap mereka yang berkenaan. Ketua Jabatan akan melakukan pemantauan kepada guru-guru yang melakukan kerja sambilan tersebut. Kebenaran bersyarat ini adalah sebagai alat kawalan dalam bagi memastikan aktiviti tersebut selaras dengan kehendak Peraturan 5 iaitu Peraturan-Peraturan Pegawai Awam, Kelakuan dan Tata Tertib 1993. Surat perkeliling dikeluarkan juga bertujuan untuk memberi garis panduan yang terperinci mengenai pengendalian dan syarat-syarat khusus kepada pekerjaan luar sebagai guru tuition atau tenaga sambilan bagi anggota Kementerian Pelajaran Malaysia. Kita tengok kepada panduan atau syarat guru bekerja sambilan. Apakah syarat-syaratnya? Yang pertama sekali, jawatan mestilah telah disahkan. Jawatan guru tersebut mestilah disahkan. Tidak boleh kepada guru-guru sambilan atau untuk melakukan kerja sambilan lagi. Yang keduanya, kerja sampingan tidak melebihi 4 jam seminggu. Tidak boleh melebihi 4 jam seminggu. Dan yang ketiga, kerja sampingan tidak mengganggu tugas rasmi. Dia tidak boleh mengganggu tugas rasmi sebenar cikgu lah, iaitu mengajar di sekolah. Dan yang seterusnya, tidak dibenarkan menggunakan peralatan sekolah. Dan yang terakhir, markah prestasi tahunan guru tersebut haruslah tinggi, iaitu bersamaan atau melebihi 80% pada tahun sebelumnya. Kesimpulan isu guru kerja sambilan. Sebagai kesimpulannya terhadap isu ini, seseorang guru mestilah tahu tanggungjawab guru yang sebenar. Sebagai seorang guru, kita mestilah tahu akan tanggungjawab yang sebenar kita, iaitu untuk mendidik para murid untuk menjadi masyarakat yang berguna pada masa hadapan. Dan yang kedua, guru taat setia kepada perkhidmatannya, mempertahan dan memartabatkan profesion keguruan.
Dan yang terakhir, guru mestilah meningkatkan prestasi untuk menjaga imej sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang guru, kita mestilah meningkatkan prestasi kita dari tahun ke tahun untuk menjaga imej kita sebagai seorang pendidik. Okey, sebagai kesimpulan keseluruhannya, matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia adalah untuk menjadikan profesion keguruan dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipikul dalam pentadbiran generasi masa hadapan negara. Profesion keguruan sememangnya bidang kerjaya yang bukan sahaja mengajar dan mendidik anak bangsa, bahkan lebih daripada itu. Oleh itu, adalah penting bagi individu yang berkecimpung dalam bidang ini untuk sentiasa berusaha mempertingkatkan mutu kerja dari masa ke semasa demi menjayakan hasrat dan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan guru yang beretika, profesional dan mempunyai accountability yang tinggi. Setakat itu sahajalah. Sekian daripada kami. Sekian, terima kasih.